Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar teman-teman semua? Selamat bertemu di alam maya. Hari ini tanggal 24 Disember. Besok hari Jumaat. Tapi tak tahulah masjid mungkin boleh digunakan atau tidak. Siapa yang pertama? Oh, Zikri yang pertama muncul ya. Apa khabar Zik? Diksi, Salah Perjuangan, Samsul Anwar, Rubidin ya, Syed Awang, terima kasih hadir tiap malam, Muhammad Khalil, Zik S, nama dia Zik AS, sedap nama tu. Adiwara Angkasa, Alpha Mike, Alice Adel Khalil, Wan Ali Arifin, Mustafa Ilyas, Ibrahim Cik Muda dan Abidin ya. Waalaikumsalam Ruby. Ruby hadir dengan pasangannya lah ya. Husmanur Nur, Rock Della, Kapli Kabir, Raja Kamal Raja Baizal, apa khabar aku? Syanizam Izam, Amir, Muhammad Azmi Ma'ali, tentunya daripada Kelantan. Kelantan bagaimana? Hari dah surut dah belum? 4 Tulang Kering, Abu Samah, Habibah Khan, apa khabar? Baru nama ni. Muhammad Azmi Ma'ali ya, Zahira Abdul Rahim, Sazwan, Pak Ngah, Saudara Muhammad Azhar. Terima kasih. Very good sign. Azlan Yusof, Warak Angkasa. Makan apa Datuk? Malam ni saya makan sempena anniversary. Saya makan apa ini? Allah, anak-anak saya belikan saya tadi. Aduh, dah tua-tua ni, macam kuih lempeng tu. Pizza. Amir Kelantan. Apa khabar? Saudara Mak Roslan. Salam Pasir Salak. Kampung Gajah Pasir Salak. Saudara Mak Roslan. Saudara Syed Awang. Terima kasih. Ali Ahmad M. Skipper. Saudara Samsudin Mak Zain. Hafiz Ikhwan. Azmi Ahmad. Apa khabar? Habibah Khan. Apa khabar? Puan. Habibah. Muhammad Faizal. Razali Osman. Berakhir derita. Jangan derita sepanjangan ya. Cantik gambar-gambar dikirimkan tu. Akbir Tajudin. Kali ini apa berakhir deritanya nampak macam tak ada derita lah tu. Baik saudara. Yang mana yang tak sempat saya santuni malam ini pasti saya akan santuni. Kalau saudara tidak percaya boleh tengok dalam apa FB saudara ataupun dalam telefon mesti ada live. Itu saya menyantuni satu persatu setiap yang hadir dalam live ini. Saudara Razali Samad, terima kasih banyaknya tanda good sign. Terima kasih Sulaiman Leman, Nazrul MN, Nazlina Nas. Terima kasih, happy anniversary Pak Ngah Canai, Jamal Rizwan, Albab Jalik. Assalamualaikum Datuk. InsyaAllah saya akan memberi maklumat terkini. Malam ni cerita apa tu? Zikri duk tanya. Macam-macam cerita lah Zikri. Okey, saya harus melaporkan tentang kedudukan COVID-19. Sekarang ni kita dah hampir untuk memasuki tahun 2021. Tidak ada tanda-tanda bahawa jaringan COVID-19 ni boleh mampu kita putuskan. Ini kerana kes dah baru sudah meningkat hari ini. Semalam 1348, hari ini 1581. Dan hari ini genaplah 100,318 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona dengan 2 kematian menjadikan jumlah 446. Di Sabah ada kenaikan ini Rosnin. Semalam 189, hari ini 249. Labuan juga ada kenaikan. Sarawak juga semalam tiada, hari ini ada 2. Di Kedah ada 4 turun, di Penang turun. Terima kasih, syabas. Di Perak naik balik jom. Kaban Tebel lah mikrowave. Dulu semalam 8 lagi 26. Di Selangor masih lagi angkanya menggerunkan ya. Puan Halimah Samsudin, Saudara Ganisan Kabarui ya. Kerana di Selangor hari ini semalam 530, hari ini 491. Masih lagi. Di Kuala Lumpur, di Kuala Persekutuan semalam 226, hari ini naik 379. Jadi kalau dicampurkan dua negeri itu Wilayah Persekutuan dan Selangor, sudah ada 39,133. Bukan sikit ya warga kota. Ini kota
metropolitan Kuala Lumpur dan Selangor. Di Negeri Sembilan juga meningkat. Semalam 31, hari ini naik 144. Di Johor turun 118, hari ini 115. Di Pahang juga turun. Di Terengganu naik balik. Semalam 1, ini 7. Dan Kelantan semalam 4, hari ini 9. Dan tentulah kita mengucapkan syabas kepada warga Perlis kerana mampu menyekat, Saudara Sulaiman Hassan, menyekat jaringan virus corona di Perlis. Hari ini masih lagi sifar. Jadi sudah masuk bulan kedua dan kita mengharapkan Perlis teruslah berada dalam kedudukan kawasan hijau. Dan semalam saja 2,140 orang warga Amerika yang tewas, meninggal dunia. Daripada sejumlah terkumpul 324,905. Jangkitan semalam saja 1,725, 311. Semalam 1,725,311 seluruh dunia yang mati kerana virus corona, sudah 1.7 juta. Dan jumlah seluruhan di seluruh dunia yang dijangkiti oleh COVID corona adalah 78 juta. Kita harus lebih berhati-hati, kerana sudah ada satu lagi jangkitan yang ditemui di Singapura. Itu sebagaimana diumumkan oleh Kementerian Kesihatan, mutasi baru virus COVID-19 di Malaysia dikenali sebagai A701V. Jadi ini hasil daripada kajian terhadap sampel dari Sabah. Jadi Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham kata mutasi itu dikesan hasil ujian terhadap 60 sampel daripada kluster Benteng, Lahad Datu. Jadi saudara, kita harus berhati-hati. Cuma yang agak bercakap tentang COVID-19 ini, tentang vaksin yang bakal masuk, yang akan kita terima untuk disuntik pada warga-warga yang memerlukan suntikan itu. Satu perkara yang agak merunsingkan saya tentang kenyataan oleh Menteri Agama. Menteri Agama Datuk Dr. Zulkifli, dia menyatakan bahawa umat Islam boleh pakai. Dia mengeluarkan fatwanya. Jadi benda ini saya nampak seperti bercanggah. Apakah sudah dikonsap? Sepatutnya sesuatu yang menyentuh soal halal haram dan menyentuh soal agama ini, dia berada di bawah kuasa Duli Yang Mulia Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Apakah ini telah diberitahu pihak istana? Apakah pihak istana telah pun mengizinkan untuk fatwa-fatwa yang menyentuh soal agama Islam? Jadi saya terkejut. Kerana ruling ini tidak sah, sebabnya hal agama bukan di tangan Perdana Menteri atau Menteri Agama. Jadi ini sepatutnya diserahkan pada pihak istana, dinasihatkan istana, biarlah Raja-Raja Melayu mengumumkan. Kerana agama Islam di Semenanjung ini, ia tertakluk di bawah kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi jangan kita mendahului. Saya bukan nak mengkritik, tapi saya kata jangan kita amalkan sesuatu yang bercanggah dengan aspek perlembagaan, tata cara kita. Saudara Nur Haji Sulaiman, terima kasih. Nilawati Abakar. Saya memberi pencerahan ini kerana saya melihat ada kenyataan semalam yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. Dia kata vaksin yang kita nak terima itu, tentulah kerana darurat dan sebagainya, umat Islam boleh menggunakan. Sedangkan beberapa orang pengamal pakar-pakar agama mempertikaikan vaksin tersebut. Jadi bila dia mengeluarkan kenyataan hukum-hukuman begitu, ini saya rasa bercanggah lah. Jadi akhirnya pentadbiran agama Islam kita ni jadi cacah merbah. Saya harap Menteri Agama kena ingat bahawa menjadi menteri bukanlah segala-galanya. Jadi ada aspek-aspek yang perlu, jangan kita tidak mahu macam mana berlaku dalam RUU 355. Tiba-tiba terus Datuk Takudin bawa ke parlimen, sedangkan raja-raja tidak dikonsap. Jadi sesuatu yang berhubung soal agama ni, tolonglah. Janganlah kita jadikan negeri kita ni negeri yang cacah merbah. Jadi Perdana Menteri pun kena tegur lah. Sebelum satu pengumuman nak dibuat berhubung dengan agama Islam, kesucian agama Islam, soal halal haram. Yang sekarang ni dah timbul pula cerita tentang daging-daging tak halal. Berapa ramai umat Islam yang dijamu ataupun diberi membeli makanan daging-daging yang import oleh kartel-kartel yang diragui sama ada halal atau haramnya. Jadi kalau benda itu tidak halal, jadi artinya sekian lama lah kita ni
Ini keadaannya saya merasakan sebab itu gambarnya keadaan kita bercembera. Kita meletakkan agama itu di tepi. Itu sebenarnya. Saudara, saya memberi pencerahan ini supaya kita lebih berwaspada, ya. Kalau mereka nanti nak jadi menteri, walaupun jadi menteri agama ataupun Perdana Menteri, kena ingat sesuatu yang menyangkut soal agama hendaklah datang daripada istana. Kita nak raya pun, nak berpuasa pun, penyimpan mohon Raja-Raja Melayu yang mengumumkan. Jadi soal halal tak halal apa semua, biarlah istana mengumumkan sebab kita tertakluk di bawah Raja-Raja Melayu. Jangan begitu. Dan saya wunsing kerana kartel yang import mengatakan ada kroni menteri lah, kroni orang tu, kroni orang ini. Jadi begitulah keadaan negara kita ni, yang serbanya sempang perana, tidak dijaga dengan baik. Jadi penguasa dilihat seolah-olah mementingkan kewangan. Kita mengenepikan banyak soal-soal hukum, soal-soal yang bercanggah dengan peraturan. Nak bawa masuk makanan negara ini bukannya boleh sembarangan. Tiba-tiba ada pula simpanan daging-daging beku yang dikhawatiri dan diragui halal haramnya. Jadi saya mengharapkanlah pihak berkuasa, khususnya Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kena mengadakan RCI, Royal Commission Inquiry. Perlu ada investigation, kena boleh disiasat. Sebab ini saudara, kalau saya lihat di India misalnya, satu ketika dahulu, hanya kerana mereka nak berperang dengan British yang jadi penjajah, kerana adanya bullet ataupun peluru yang digunakan oleh tentera-tentera itu diselaputi oleh darah lembu, maka menjadikan satu ledakan perbalahan kaum yang tenat. Jadi apakah mereka mengundang suasana sebegini? Janganlah. Kesucian agama Islam perlu dipelihara. Kalau kita tak mempeliharakan, inilah jadi negara kita ni jadi kacau bilau segala-galanya. Saudara, sebab itu kita masuk balik ke sementara ni tentang sabda junjungan, iaitu dosa yang tidak diampun walaupun mati syahid. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, diampunkan semua dosa bagi orang yang terkorban mati syahid, kecuali jika ia mempunyai hutang kepada manusia. Ini adalah hadis riwayat Muslim yang ke-1886. Status hadis ini adalah hadis sahih. Jadi pengajaran daripada hadis ini bahawa hutang merupakan satu perkara yang sangat penting diberi perhatian, agar kita sentiasa berhati-hati supaya tidak menyebabkan kehinaan di kemudian hari. Kewajipan membayar hutang terpikul di bahu orang yang berhutang, mengikut perjanjian dan waktu yang dipersetujui. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa sekalipun seorang itu mendapat kedudukan mati syahid, semua dosanya boleh diampunkan, melainkan dosa disebabkan oleh berhutang. Dosa berhutang tidak akan terampun kecuali dihalalkan oleh si penghutang. Jadi kita jangan ambil mudah apabila kita berhutang. Jadi kalau kita berhutang, segeralah melunaskan hutang itu. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Ini adalah kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram yang masih lagi terus menghantar kiriman-kiriman kepada saya sawan hari, setiap hari. Cucu saya nak masuk dalam interframe. Nak masuk ke? Masuk sekejap. Ini cucu saya nak kenalkan sekejap. Ini cucu kesayangan saya. Hai. Okey. Okey, salam. Dia kata sawah malam pun dia menonton akinya. Itu cucu. Dah tu Yop. Bagaimanapun dalam e-commerce ini, jangan lupa kalau saudara nakkan kuih muih, baulu berdal, buku-buku saya, e-commerce jadi renang tok, berhubunglah dengan Azhar 011330412441. Ataupun kalau nakkan Dendeng Manis Siti Fareha, terus kalau sibukkan dia, hubungilah 0177114300. Itu bagai e-commerce. Masih lagi belum masuk teman-teman untuk yang nak mewar-warkan perniagaan mereka. Saya tahu mungkin keadaan ekonomi belum begitu melunaskan ataupun membolehkan mereka untuk berniaga, memberi semangat untuk berniaga. Semangat saya tengok saudara hantar like ni, bertambah semangat saya. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah
menanti PRU ke-15. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Sebelum saya nak memberi pencerahan, seperti biasa, kita menyantuni pantun yang dikirimkan oleh Pak Nazil dari Perlis. Terima kasih Pak Nazil. Kata Pak Nazil, makan laksa dalam bangsal, cucur badak, kopi secangkir. Sifat bangsa suka menyesal, tanda bertindak, tidak berfikir. Ini peringatan daripada Pak Nazil. Api menjulang dalam relau, seperti gangsa api di jana. Biar hilang sebuah pulau, asal bangsa tidak merana. Ini peringatan Pak Nazil pada kita. Jadi orang Melayu ni dia bagi peringatan, bagi nasihat oleh pantun. Saudara Syuali Yop confirm Pringles, potato chip tidak halal, amaran oleh kerajaan Malaysia. Berarti saya tak berani nak menyentuh soal ini kerana soal halal haram ini biarlah JAKIM yang menentukan. Kita ada jabatannya, kalau kita kata itu tak halal ni, rosak negara kita nanti ni. Ya, saudara, saya baca pun saya tak saya rasa berhati. Tapi yang pastinya, sebab itu saya persoalkan tentang daging halal yang dikatakan halal, daging import. Jadi itu keadaannya, ya. Sebelum itu ada juga pantun daripada sahabat saya, Saudara Jamil Idris. Pantunnya memang pantun semangat. Pantun daripada Saudara Jamil Idris, dia kata, pedas sambal kerana lada, walaupun pedas sedap dimakan. Biar tomahan yang datang melanda, semangat yang kental pasti diteruskan. Terima kasih Saudara Jamil. Itu beliau mengingatkan kepada saya kerana beliau tengok dalam 2-3 malam lepas banyak RBA yang masuk, yang menyanggah pencerahan saya, yang mungkin mereka tidak faham apa yang saya maksudkan. Jadi ada pembelahan. Seperti mana yang saya katakan, bahawa kita ni dalam ruangan ini, we must be agreed to disagree. Saya tak kisahlah saudara daripada parti mana pun. Bila saudara masuk dalam wall saya, saudara kena ingat, ini wall ataupun ini adalah laman daripada orang UMNO. Ya tentulah saya akan mengutarakan parti saya. Jadi kalau saudara nak menyanggah, berhujahlah dengan baik. Tapi kalau dengan cara untuk memburukkan, tak elok gitu. Adat budaya kita bertandang ke rumah orang, jangan tunjuk lagak kita. Nanti orang marah. Datanglah bertandang ke rumah saya, tak ada masalah. Kita berbicara secara matang, bukan untuk bergaduh. Jadi emoji marah pun ada, ya, Alpha Mike. Okey, sebenarnya rakyat pun tengah marah sekarang. Jadi saya cuba untuk menenteramkan, memberi pencerahan. Tidak lain dan tak bukan bagi saya memberi pencerahan supaya mereka faham. Kadang-kadang kita yang tak faham ni, kita menuduh macam-macam. Jadi bila itu berlaku, maka berbalahlah sama kita. Saya nak mengelakkan perbalahan. Tidak lain dan tidak bukan hasrat saya, niat saya untuk melihat bangsa saya berada dalam keadaan yang sopan santun, dan kita bersatu padu untuk membina satu warga bangsa dan kegemilangan bangsa Melayu. Satu ketika dahulu kita mempunyai bangsa yang kah seantero dunia. Kita mempunyai benua Melayu yang begitu gemilang, tapi hancur oleh kerana perbalahan sama sendiri. Ini yang saya rasa sepanjang usia yang saya ada sedikit, dalam baki usia ini, memberi pencerahan dan memberi peringatan. Itu saja, tidak lain tidak bukan. Bukan saya nak jadi leader, bukan saya nak jadi pemimpin dan sebagainya. Ya, mungkin panjang hari ini lecture saya sebelum saya memberi pencerahan, kerana saya tengok malam tadi pun ada 3-4 wall yang masuk. Jadi saya kata bertandang ke rumah orang ada adab dan susilanya. Sebab itu saya tak masuk dalam wall teman-teman yang lain. Banyak hari ini, bukan kita tak tahu, banyak. Tapi kalau macam saya menonton macam Iswadi daripada Parti Keadilan, saya tidak mau menyanggah. Itu beliau dengan pemikirannya, dan beliau bercerita dengan warga Parti Keadilan. Jadi ada lagi tu yang warga Parti Bersatu. Carry on, saya tak marah. Tapi jangan masuk wall saya maki hamun lah. Saya minta tolong saudara. Saudara mana tak sabar ni, 4 bulan kering, tak sabar nak mengundi. Sabar dulu. Saudara kelapa geng. Kerana dalam hidup ini, ada kalanya kita perlu menangis, saudara. Agar kita sedar hidup ini bukan hanya untuk bergembira dan ketawa saja. Ada kalanya kita perlu ketawa agar kita tahu menghargai nilai setitis air mata. Kalau kita tidak merasa kesulitan hari ini,
kita tidak akan merasai nikmat kemanisan di kemudian hari. Jadi tidak salahlah untuk sesekali kita perlu rasa derita untuk mengenal arti bahagia. Sesekali kita perlu kecewa untuk kita kenal arti kejayaan. Dan sesekali juga kita perlu menangis untuk kita mensyukuri nikmat yang diberi. Dan sesekali kita perlu rasa terhiris untuk kita kenal diri sendiri. Dan saya, kalau anak-anak muda yang masih muda, ingatlah kepedihan hari ini adalah satu momen indah untuk dikenang di hari depan. Jadi hari ini mungkin kita menderita, tapi dalam masa-masa mendatang kita ketawa setelah melihat titian penderitaan yang kita lalui setelah kita mencapai kejayaan. Terima kasih. Saya seorang orang MN. Saya orang UMNO. Saya adalah orang UMNO. Parti saya memimpin Barisan Nasional. Alta Mika, share up. Terima kasih. Mengingatkan teman-teman. Saya perlukan share. Saudara Muhammad Hashim. PPBM pengkhianat. Jangan buat kawan. Jangan jadi. Kita tahu bahawa pimpinan dalam PBM itu terdiri daripada mereka yang mengkhianati perjuangan parti masing-masing. Saya tak maulah katakan mereka itu pengkhianat begitu sebab terpulang. Sebab kita tengok jalur perjalanan politik mereka macam di yang daripada UMNO ada 17 orang. Dan sekarang ini mereka memimpin Parti Peribumi Bersatu. Begitu juga ada lebih kurang 10 orang. Mereka adalah ahli dan pemimpin daripada Parti Keadilan. Mereka mengkhianati perjuangan parti mereka dan berada dalam Parti Peribumi Bersatu. Dan hari ini pun Presiden mereka, Tan Sri Muhyiddin, mengkhianati kesepakatan mereka bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi keadaan begitu, jadi saya tidak mau menggelarkan mereka pengkhianat dan sebagainya, tapi bagi mereka itu mengkhianati. Cuma yang saya ingin jelaskan, berkali-kali saya nyatakan kepada warga UMNO, berhati-hati. Berhati-hati kalau mereka ajak kita berbincang, boleh berbincang, tetapi kena ingat matlamat wujudnya, hadirnya Parti Peribumi Bersatu ini tidak lain dan bukan nak membunuh UMNO. Itu kita dapat lihat dan kita dapat dengar dalam kenyataan-kenyataan yang viral. Video tu viral dalam media sosial. Jadi berhati-hatilah kita, insaflah. Jadi orang kata mata berpandangan, budi kedapatan. Kita tak maulah memusuh, begitu tak baik kita bermusuhan selama-lamanya. Tapi kalau mereka mau berbaik-baik, kita apa dah masalahnya. Cuma ingat, berwaspada. Kerana peribahasa mengatakan, jerat tidak pernah melupai pelanduk. Pelanduk juga yang selalu lupa kepada jerat. Akhirnya kita terperangkap. Alias Latif, UMNO jangan layu di Tasik Madu di PRU 15. Terima kasih Saudara Alias Latif. Saya bersetuju. Dan kita masih lagi berhadapan dengan masalah. Sebenarnya rakyat hari ini masih lagi berhadapan dengan masalah. Sebab itu bila saya dengar kenyataan Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, dia kata bahawa pencarum berpeluang untuk mengeluarkan wang mereka daripada simpanan pekerja. Okey, kita dengar. Bila? Soalnya kita nak tanya bila. Adakah dipermudahkan sebagaimana dituntut oleh UMNO? Kemudian dia kata permohonan untuk Ais Sinar, kumpulan wang simpanan pekerja yang dibuka pada Isnin lepas kini berjalan lancar, sama ada secara digital atau fizikal. Betul ke? Jangan saja kamu berada di anjung kuasa tu, orang beri laporan dan menyedapkan hati. Kemudian dia kata lagi, bagi mereka yang layak dan maklumat tersedia dalam pengkalan data KWSP, sistem akan memberi kelulusan secara automatik dengan keputusan pertama akan diketahui pada 4 Januari 2021. Kena tunggu lagi. Kata automatik kelulusannya, tapi kena tunggu lagi. Jadi bercakap, biarlah betul, cakap sepa bikin. Dan lagi satu yang saya agak terperanjat. Takkanlah seorang menteri boleh membuat kenyataan begini. Kata Tengku Zafrul, kerajaan berharap daya usaha penyaluran bantuan ini dapat mengurangkan beban aliran tunai rakyat seperti perbelanjaan permulaan, persekolahan dan isi rumah. Ini apa benda ni? Bila masanya kumpulan wang simpanan pekerja ini bantuan daripada kerajaan? Ini duit mereka. Ini yang saya marah ni. Dia orang kata lembu punya susu, sapi dapat nama. Dan benda tu belum pun menjadi.
Jadi saya rasa sebagai Menteri Kewangan, sebagai menteri, anda bercakap sebagai seorang menteri, seorang pemimpin. Saya minta maaf lah, saya terpaksa menyanggah benda ni. Kerana bila anda mengatakan pengeluaran pencarum daripada kumpulan wang selamat kerja itu sebagai bantuan kerajaan, ini nanti saya sambung nanti. Saudara faham, buat baik pada buat jagaan sekali. Betul. Tapi bila dia menyatakan kenyataan begitu, saya amat kecewa. Udahlah, rakyat tak dapat lagi sehingga saat ini. Banyak birokrasi yang tak selesai. Jadi mungkin kita sudah menghampiri. Mungkin boleh keluar nanti. Maka nak claim lah. Ini kerajaan lah, bantuan kerajaan. Dan kasi, kita nak tanya sekarang ni. Sebenarnya kerajaan ni nak bantu rakyat ni sampai bila? Sampai bila sebenarnya? Dalam keadaan sekarang ni terumbang ambing. Kita minta moratorium tak selesai lagi. Kamu punya kuasa, gunakan kuasa lah. Ada pisau di tangan, timun ada di depan, potonglah seadanya. Kenapa merasa takut? Kenapa merasa gentar? Kerana lebih berpihak kepada puak-puak kapitalis. Kenapa? Ini rakyat. Kalau negara Amerika boleh mengeluarkan dana sejumlah 900 bilion, lebih kurang 3.6-3.7 triliun untuk rakyat dia. Rakyat tak minta banyak itu. Yang rakyat nak tuntaskan pengeluaran wang semalam kerja, duit mereka. Yang rakyat minta bantu, bagi tahu pihak bank, bagi tahu pihak institusi kewangan. Sudahlah. Janganlah diterakan lagi rakyat. Selalunya Sabran Saleh, Saboyok, Gomen Melayu, Islam, DAP tak ada pun susah. Nak, kita ingin menyelamatkan negara. UMNO berlapang dada. Waktu itu kita minta diadakan pilihan raya umum. Masa itu, masa langkah Sheraton yang diwujudkan oleh Azmin Ali, tuanku kata, salah buat pilihan raya, pilihlah. Okey, tapi dengan syarat tak ada DAP. Ingatkan tak ada DAP, okeylah untuk rakyat. Lenjan juga jadinya. Ini serba salah. Akhirnya UMNO yang jadi masalah. Dan hari ini pimpinan UMNO kena templak dengan penasihatnya. Dia bawa boleh tegur kali. Sebab mereka memasang jerat. Saya melihat seolah-olah Presiden UMNO sudah terjerat. Apabila diwujudkan Majlis Presiden, iaitu Presiden-Presiden parti yang menyokong kerajaan. Dan mereka mengatakan seolah-olah Majlis Presiden itu berada dalam Perikatan Nasional. Ini menimbulkan salah sangka pada rakyat. Berjurai Presiden UMNO kena maki. Dan hari ini juga penasihat UMNO Tengku Razali menyatakan dia pun rasa malu. Dan benda ini sepatutnya ada keikhlasan lah. Kalau kita dah sokong, ada keikhlasan. Ini ternyata mereka tak ada keikhlasan. Mereka nak memerangkap, mau memecah belahkan warga UMNO ni, mau mewujudkan supaya jangan orang percaya pada Presiden UMNO. Mau menunjukkan seolah UMNO ini sudah tewas. Steady lah brother. Sebab itu saya tengyang-nyang kenyataan yang Muhammad Tengku Razali lebih kurang setahun dulu masa pilihan raya di Sabah. Dia kata mereka nak menjadikan UMNO ini sebagai parti kelas 3. Terbukti apa yang dilakukan hari ini. Jadi sebab itu saya bertanya, rakyat ni apa, kerajaan ni sampai bila nak bantu rakyat ni? Kalau yang ada sekarang ni pun tak tuntas. Sepatutnya kerajaan hadir dengan satu wacana pemikiran baru dalam kita menangani satu kelangsungan kehidupan baru, era baru, new norm. Apa kita nak buat dalam keadaan sekarang ni? COVID-19 masih lagi belum dapat kita putuskan jaringannya, dan sudah hadir pula lagi satu lagi virus yang lebih bahaya lagi. Apa kerajaan nak buat? Silalah bagi penyelesaian. Rakyat bukan semuanya bijak-bijak, tapi rakyat serba tahu. Jadi rakyat nak tengok apa. Macam di Amerika, macam mana di England, dia punya kerajaan dia tutup terus. Dia tutup. Dan dia mengeluarkan dana untuk bantu rakyat. Kita ni tidak. Nak keluar duit sendiri pun disekat. Seolah-olah disekat lah. Saya tak kata nak disekat, tapi seolah-olah disekat lah. Kerana tidak mampu untuk beri arahan. Ataupun keadaan sekarang ni saya menjadi khawatir apabila Menteri Ekonomi Datuk Mustafa Mohamed mengatakan kalau datangnya hadir
gelombang keempat nanti negara terpaksa meminjam lagi. Nah, ini masalahnya, kalau kamu dah meminjam lagi menggunakan kantung negara untuk meminjam, kenapa harus kita melakukan pembaziran? Kenapa adanya beberapa pembelian yang meragukan? Contohnya pembelian vaksin. Hari ini semalam tak selesai lagi. Masih lagi orang bertanya berapa jumlah sebenarnya kos itu. Dan kenapa pembelian itu tidak dilakukan oleh Kementerian Kesihatan? Kenapa harus diberi Kementerian Sains dan Teknologi yang memesan ataupun menjadi agen? Kenapa jadi begitu? Apakah ada persoalan? Kita tidak menuduh. Apakah ada sesuatu yang tidak kena dengan, sebab kita tahulah waktu dia berada di tingkat 4 dulu pun, masa era Pak Lah dulu pun macam-macam lah kita dengar. Dan rupanya orang yang sama juga berada di Musti, Kementerian Sains dan Teknologi, yang dipertanggungjawabkan untuk memesan ataupun pembelian, orang yang menguruskan pembelian. Kenapa tidak diberikan secara pukal? Ini peruntukan kita bagi pada Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan jangan lupa SOP-nya. Begitu sepatutnya. Jadi waktu kerajaan tak mau dengar denyut nadi rakyat, ini memang kita rasakan. Ini siapa ni? Wakar. Mereka tak mau dengar. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa mereka tidak sayangkan rakyat? Jadi persoalan saya masih lagi bertanya, apakah kita bersedia untuk menghadapi suasana yang mendatang? Apakah cukup makanan dalam negara? Cukup ke stok makanan? Saya dah bercakap berkali-kali. Saya ingat dah berbulan-bulan saya kata kita punya stok beras kena ada sekurang-kurangnya dalam tempoh 3 bulan. Jangan bagi orang-orang tertentu sahaja yang mengimport beras, bukakan AP itu supaya harga dapat kita kawal dan sebagainya, ataupun kementerian sendiri yang mengambil alih. Tidak berlaku. Sebab itu semalam kemarin kita tengok sungutan. Kita di Malaysia ni, rakyat kita ni, kita memerlukan bahan-bahan makanan lebih kurang 90% yang kita import. Jadi bila kita import benda tu, perlu ada AP ataupun permit. Dan permit ini dikeluarkan pada orang-orang tertentu saja. Jadi kenapa tidak boleh dibuka supaya semua orang boleh? Mungkin saya ada teman saya di Indonesia ataupun di India, mungkin saudara ada teman dan boleh nak meniaga dan sebagainya. Bukalah supaya bila ramai yang mengimport, dan harga tu tidaklah akan menjadi harga yang dimonopoli oleh pihak tertentu. Jadi apa pendapat tentang jajaran baru dengan PKR? Jadi awan. Saya yang ini kalau ada masa kita akan ulas, tapi saya tidak nampak lah. Ini politik ini dia satu benda yang bukan hanya stagnan ya. Politik tidak sesuatu yang stagnan. Jangan kita letak ke musuh habis-habisan. Dia dalam politik tidak ada sahabat yang berkekalan, tidak ada musuh yang berkekalan. Saya minta maaf Saudara Ramli, dia masuk dalam wall saya pula ni. Saya tengah live ni, lepas tu dia kata saya sombong pula. Ini masalah kawan-kawan. Jadi begitu juga dengan tentang moratorium, pembelian kereta, kemudian harga kos pengangkutan, harga minyak macam mana. Sebab negara kita, dulu saya dah cakap bahawa minyak yang kita guna sekarang ni, minyak yang kita hasilkan, dia bukan kita buat untuk minyak kereta. Minyak kita yang kita hasilkan oleh Petronas adalah dari jenis light sweet. Dia panggil light sweet. Minyak ini nilainya tinggi dan kita jual. Dan kita mengimport daripada brand North Sea yang banyak datang daripada negara Arab. Cuma masalahnya kita ada tempat yang disediakan. Waktu yang Bapak Menteri Tengku Razali menjadi pengurusi Petronas, ada disediakan, ada perancangan waktu itu, ada untuk tempat kita memproses minyak-minyak mentah yang datang itu dipaka dan di Melaka ataupun di Port Dickson. Kenapa tak digunakan? Kenapa mesti minyak-minyak kita import, mesti import itu terus ke Singapura? Minyak crude oil ni ataupun minyak mentah daripada jenis brand North Sea ni terus ke Singapura. Di Singapura lah minyak itu diproses untuk jadi minyak dan kemudian barulah dimasukkan ke Malaysia. Dia masuk ke Singapura ada cukainya.
Keluar daripada Singapura ada cukainya. Masuk ke negara kita ada cukainya. Sampai pada rakyat dah 3 kali cukai. Ini pandangan saya yang saya nyatakan tahun lepas lagi. Jadi bukanlah saya bijak sangat. Tidak. Setelah saya mendapat tahu, saya lontarkan. No PKR, no DAP. No PBM, no petai. Masmi PBB. Jadi ini keadaannya. Jadi saya melihat keadaan negara kita dalam keadaan yang cukup sempang peranang sekarang. Bahaya. Bagaimanapun kita mengucapkan tahniah kepada pimpinan di negeri Pahang. Akhirnya perbicaraan berhubung dengan 240 orang peneroka haram di tanah berapa ribu ekar ke 204 perkebun durian Musang King di sekitar Raub itu akhirnya mendapat perintah mahkamah bersetuju bahawa arahan yang dikeluarkan oleh majlis daerah boleh dilaksanakan. Jadi kalau mereka menentang, maka mereka melakukan contempt of court. Jadi sebenarnya banyak orang ingat bahawa keputusan mahkamah semalam tu adalah keputusan bahawa keputusan kerajaan menahan. Tidak. Keputusan itu adalah kesan daripada tindakan kurang asam. Sikap besar kepala mereka. Bawa kes itu ke mahkamah. Kononnya arahan daripada majlis daerah, majlis pejabat tanah di Raub itu tak sah. Sebab itu bawa ke mahkamah. Challenge di mahkamah. Alhamdulillah mereka kalah. Kena bayar 10,000 pun fine. Bukan fine untuk tindakan itu, tetapi kerana retinya mahkamah, kos mahkamah 10,000 mereka kena bayar. Dan mahkamah mengizinkan supaya perintah yang dilakukan oleh pejabat tanah daerah Raub itu adalah valid dan boleh dilaksanakan. Cuma kita nak katakan bahawa bila tindakan itu nak dilakukan. Dan yang paling penting, 204 orang ini mesti diseret ke mahkamah. Pejabat tanah, penguasa tanah, majlis daerah Raub mesti menyaman mereka. Sekarang dah kita kenal pasti 204 orang ni. Tentulah ada dia punya kad pengenalan, alamatnya. Seret mereka ke mahkamah. Kerana di typing dulu tu satu ketika bekas tentera kita dia meneroka tanah cuma 2 ekar. Dia kena penjara, hukum penjara 2 tahun dan denda 50,000. Ini beribu ekar. Dan saya tertarik hati juga apabila hakim menyatakan bahawa pihak berkuasa tanah perlu lebih sensitif. Ertinya mesti ada royal inquiry. Mesti ada satu siasatan diraja kenapa tanah itu waktu diterokai dan pejabat tanah boleh buat tak tahu. Di sini saya katakan perlu disiasat. Bukan hanya melibatkan SPRM. Mesti ada Royal Commission. Bagaimana tanah-tanah milik negeri Pahang ini boleh diterokai secara haram oleh mereka. Kita bertanggungjawab mempertahankan 7 wasiat Raja-Raja Melayu. Apa kata 7 wasiat Raja-Raja Melayu itu? Antaranya 50% tanah di Persekutuan Tanah Melayu, di Semenanjung Emas ini, sebenarnya Tanah Melayu ini mesti kutinggalkan, mesti dimiliki oleh orang Melayu. Itu wasiat Raja-Raja. Sebelum kita mencapai kemerdekaan dahulu. Jadi kenapa itu dikhianati? Dan sepatutnya pejabat daerah di seluruh negara, banyak, bukan situ saja. Bukan di situ saja. Bukan hanya di Raub. Ada kawasan-kawasan lain lagi Pahang yang telah diterokai. Jadi keputusan ini dibuat oleh Datuk Zainal Azman bin Abdul Aziz adalah satu presiden yang terbaik. Dan beliau pun saya yakin menggunakan dia punya budi bicaranya, mengikut dari sudut perundangan. Jadi kita mengucapkan tahniah. Jadi sebenarnya ini bukan ini tuntutan daripada pejabat daerah atau kerajaan negeri Pahang. Tidak, kerajaan negeri Pahang sebagai defending yang menuntutnya melalui peguam mereka adalah si Chun Je ni bagi pihak 204 orang peneroka itu. Mereka yang menuntut, mereka yang menyaman kerajaan. Jadi saudara jangan lupa, saya tidak nampak bahawa kes tanah di Raub ini terhenti di situ saja. Apabila tindakan mau diambil nanti, maka tentulah akan ada berpanjangan lagi. Isu ini tidak akan tuntas begitu saja. Jadi sebab itu saya katakan, pejabat tanah, pejabat daerah dah tahu, dah ada local standard, saman mereka. Hadap ke mahkamah.
Kalau ini bertentangan dengan perundangan negara, mereka boleh dipenjarakan. Penjarakan mereka supaya memberi pengajaran. Ini bumi kita. Saya tak kata kena kita berkuasa, tidak. Ini bumi kita, kitalah wajib mempertahankannya. Kau buat meh. Salam Maizai Zaimah, apa pun Datuk, pilihan saya tetap UMNO yang terbaik untuk memimpin negara ini ke jalan yang betul dari kerajaan yang hanya mahu berkuasa untuk kepentingan diri sendiri, bukannya bekerja untuk rakyat seperti yang diamanahkan. Saudara Maizai Zaimah, saya bersetuju dengan pandangan apa, tetapi bagi saya harus memberi pencerahan. Kita ni harus menggapai kuasa. Kalau tak ada kuasa susah juga. Sebab itu saya bila keadaan begitu, pergerakan budak UMNO Malaysia, ini Dato' Ashraf, dia kata dia merakamkan ucapan tahniah kepada Kerajaan Negeri Pahang di bawah kepimpinan Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rasdi atas kejayaan mengenepikan semua hujahan yang dibuat oleh pihak penceroboh tanah. Itu satu ucapan yang baik. Ya. Tetapi bagaimana, jangan lupa, ini bukanlah berakhir segala-galanya. Mereka tetap akan menuntut, mereka akan menggunakan segala kuasa politik yang mereka miliki. Sebab di Raup itu bukan diwakili oleh Barisan Nasional, wakil rakyatnya. Ini keadaannya, walaupun diperintah oleh Kerajaan Barisan Nasional, UMNO di Pahang, tetapi di situ kawasan pembangkang. Mereka akan melakukan onar demi onar. Dan saya mengharapkan pimpinan tegas, jangan takut. Masalahnya sekarang ni, pimpinan kita ni mudah takut. Takut pada bayang-bayang. Oh, nanti ini dia orang tak undi kita. Nanti mereka tak milih kita. Kawat meh lah. Persetankan semua tu. Laksanakan undang-undang yang diberi. Anda diberi amanah untuk melaksanakan undang-undang. Anda sebagai pegawai kuasa. Inilah saudara Nazir Razim. Betul, ada kuasa tak nak gunakan. Tapi kalau mereka punya kuasa, lihatlah apa berlaku di Pulau Pinang. Saya sebenarnya dapat kiriman daripada Singapura, saya nak baca tapi mungkin tak sempat. Bila mereka mempunyai kuasa, na'udzubillah. Tapi kenapa kita yang ada kuasa, kita tak nak berani melaksanakan kuasa yang ada? Kita bukan nak buat zalim. Sebab tiap-tiap undang-undang yang diwujudkan di negara ini, bukanlah undang-undang yang bersikap kuku besi zalim. Kat Selangor banyak kilang haram. Macam mana pula tu, Saudara Ramlah Hamid? Itu betul. Kita berkuasa, tapi tak mampu untuk melaksanakan tindakan undang-undang. Kita tak suruh bertindak lalir. Bukan kita minta supaya kerajaan ini tangkap dia orang simpan penjara OSA. Tidak. Bawa mereka ke muka pengadilan. Ada ordinan-ordinannya. Kalau kamu menceroboh tanah kerajaan, hukumannya sekian. Tiap-tiap tangan yang bercincang, baulah yang memikul. Itu saya berulang kali nyatakan. Tapi kita takut. Jadi hari ini saya nak bercakap tentang pilihan raya umum ke-15. Kerana PRU suka tak suka kena dipercepatkan. Saya kena ingat ya, Dr. Mahathir waktu dia jadi Perdana Menteri tahun 1981, dia jadi Perdana Menteri pada bulan Julai 1981. Tapi dia mengadakan pilihan raya umum pada Mac 1982. Tak sampai pun setahun. Jadi tujuan dia mengadakan pilihan raya itu untuk mendapat pengesahan, keabsahannya kerajaan yang dipimpin olehnya, disokong oleh rakyat. Keabsahan itu. Begitu juga ini Tun Abdul Ahmad Badawi. Dia ambil jawatan sebagai Perdana Menteri, kemudian dia mengadakan pilihan raya pada 2004, iaitu 4 bulan selepas menjadi Perdana Menteri yang sah dan membentuk kerajaan yang mutlak. Persoalan sekarang ni, Tan Sri Muhyiddin dia ambil alih sebagai jawatan sebagai Perdana Menteri pada bulan Mac 2021 dan masih diragui keabsahan, legitimasi Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ini masih dipersoalkan. So jalan terbaik adalah mengadakan pilihan raya umum. Sebab itu saya mengatakan pilihan raya umum akan diadakan suka tak suka dalam bulan Mac atau April. Kerana dia sebagai sebuah kerajaan yang baru, dia kena mendapat pengesahan. Apakah benar-benar dia disokong oleh rakyat? Selagi ini tidak berlaku, selagi itulah dia akan dipersoalkan dan negara dalam keadaan tumbang ambing. Saudara Hasman Uda, Assalamualaikum. Yang berlaku adalah disebabkan pengaruh
duit dan juga kuasa daripada pemimpin Melayu. Jadi kita gugurkan, ini yang kita petikaikan sejak sekian lama. Saya mengaku, saya tak bukan nak membela. Ada pimpinan-pimpinan UMNO juga yang terjebak dalam keadaan yang sama. Jadi sebab itu sekarang ni kita kena berani menegur. Nak takut apa? Sebab kita meletak kepercayaan kepada mereka. Siang tadi ada bual bicara yang Muhammad Mulia Tengku Razili Hamzah dengan Majlis Profesor Negara yang disiarkan secara live oleh Malaysia KSS. Saya dengar. Lepas tu saya tengoklah yang warga netizen yang beri komen itu ini dan sebagainya. Apa yang dilahirkan oleh Yang Muhammad Mulia Tengku Razili, banyak orang salah anggap. Dia mempertikaikan tentang legitimasi, keabsahan Perdana Menteri. Bila ditanya kenapa dia tak nak menyertai perbahasan bajet, dia kata buat apa aku nak cakap dalam bajet ini, sebab bajet ini tak ada legitimate. Kerana menteri-menteri yang dilantik oleh Perdana Menteri tidak mendapat legitimasi. Tak ada majoriti. Kalau bawa usul undi kepercayaan, Tan Sri Muhyiddin disokong oleh majoriti ahli parlimen, sekarang ada 220 ataupun 222, dia dapat 113, okeylah. Teruskanlah, barulah semua menteri-menteri kabinet ini yang diwujudkan oleh, dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin itu ada keabsahannya. Barulah Menteri Kewangan itu membawa bajet itu boleh disokong ataupun dibahaskan. Itu ceritanya. Tapi masalahnya mereka tak faham. Jadi bila mereka tak faham, mereka mulalah mengatur itu, ini dan sebagainya. Bagi saya, permasalahan yang ada sekarang ini apabila Perdana Menteri kita tidak mempunyai legitimasi. Legitimasi ini hanya boleh dibuktikan melalui usul kepercayaan di parlimen ataupun melalui pilihan raya umum. Keabsahan. Dan sekarang ni, sebab itu saya tengok catatan daripada Saudara Ibnu Ismail. Dia kata tarik sokongan Muhyiddin sebagai PM. Tarik pun kalau tak nak berundur, susah juga. Ahli-ahli UMNO sepatutnya ahli parlimen dah tarik dah pun. Sebab kita tengok sendiri, rakyat terbelenggu dengan kriteria, terutama untuk kategori 2 pengeluaran EPF, monetarya semua. Tak ada pun Datuk Seri Najib bercakap macam-macam lah. Tapi tidak dipandang oleh mereka. Jadi rakyat yang terbelenggu dengan masalah. Sebab itu macam mana yang disuarakan oleh Dr. Puan Zakasi, Ahli Majlis Tinggi UMNO. Dia menyarankan agar adalah anggota parlimen di Peribahasa Nasional melakukan tindakan berani dengan menarik balik sokongan mereka kepada Muhyiddin. Ya, walaupun langkah itu dilihat seolah-olah membunuh diri, namun jika ia dilakukan demi rakyat, maka tidak ada salahnya. Tarik saja sokongan. Sebagai memanglah nampak macam kamikaze lah. Tapi adakah pimpinan atau ahli-ahli parlimen UMNO ni yang mempunyai jiwa yang begitu? Ini yang disuarakan oleh Datuk Puan Zakasi. Berapa ramai yang akan menyuarakan masalah yang saya lihat sebenarnya. Ahli-ahli parlimen daripada UMNO ni, mereka dibayangi oleh ketakutan. Kerana kalau mereka melakukan begitu, maka mereka akan hilang jawatan. Bila hilang jawatan, hilang keenakan. Kesedapan sebagai menteri. Kesedapan sebagai pengurusi GSC dan sebagainya. Sedangkan kalau mereka tarik, adakah pilihan raya? Rakyat akan menyokong mereka balik. Kenapa anda merasa takut? Kenapa anda dibayangi oleh ketakutan yang bukan-bukan? Memanglah bagi orang pengecut, bila dalam gelap, tiang lampu bersangka hantu. Itu masalahnya. Ada orang bertanya pada saya, okey, kalau parlimen dibubarkan macam mana nanti? Saya kata kalau menjelang pilihan raya nanti, bila dibubarkan, saya lebih senang agar UMNO Barisan Nasional bertanding secara anak jantan, tak payah depend dengan orang. Tak payah kita nak tunggu, nak ada pakatan, tak ada keperluan. Kita ada Barisan Nasional, masuk balik bertanding. Rakyat pasti akan menyokong kita kerana mereka melihat kebobrokan. Ya, dam Skoda, COVID-19 ni tu. Dia soal COVID-19 ni ada tak ada pun dan sebagainya. Negara lain boleh buat. Ada cara dia. Bukan tak ada cara dia. Sebab sekarang ini bila jawatan kerajaan Perikatan Nasional ini diragui keabsahannya, legitimasinya.
Kerana kalangan apa ini, bila ada pengundian dan sebagainya di parlimen, satu kerajaan yang paling rapuh. Bila rapuh, pelabur tak akan datang. Kalau katalah Datuk Mustafa Mohamad nak buat pinjaman, siapa nak bagi pinjaman? Kerana dia kata boleh percaya ke ni? Negara kamu ni okey ke? Jadi Jaka Leng Long berani ke Menteri UMNO, sedangkan mereka nak jawatan? Nak pilihan mereka dua, sama ada jawatan atau rakyat. Tapi kalau mereka tidak mementingkan rakyat, yakinlah mereka akan dibuang oleh rakyat nanti. Kalau mereka bertanding dalam kawasan mereka, saya rasa lah kalau saya dalam kawasan saya, diwakili oleh ahli parlimen daripada UMNO, tiba-tiba kita nampak dia tu seorang yang pengecut, seorang yang dayus. Kalau bertanding lagi dipilih oleh parti, takkan saya nak sama balik. Takkan sebab itu parti nak menghukum saya. Sebab dia merosakkan nama baik parti. Mereka-mereka ini dalam apa, di depan nampak cantik, di luar nampak cantik, dalam busuk. Azhar, COVID PBBM lebih banyak, lebih bahaya tu. Itu sebenarnya. Bambang Sumali selagi UMNO bersama PN, PRU 15 tumbang. Saya khawatir. Sebab ini rasa-rasanya kalaulah UMNO Barisan Nasional dilihat bersama dengan Perikatan Nasional, bersama dengan Parti Peribumi Bersatu ni, masuk gelanggang pilihan raya, saya berkeyakinan saya rasa besar kemungkinan Parti Keadilan yang menang. Sebab rakyat dah bosan menyampah. Dia kata dah bagi tahu tak nak dengar. So dalam keadaan begini nampak-nampak kita carilah orang lain lah. Itu keadaan yang saya nampak. Sedangkan kita sedang ada kemelut kita. Kemelut politik yang melanda kita menjelang pilihan raya 15 nanti. Pimpinan harus sedar untuk kawasan-kawasan urban, kawasan-kawasan bandar, untuk UMNO Barisan Nasional amat sukar. Amat sukar untuk kita memenangi pilihan raya di kawasan tersebut. Saya ambil contoh. Kawasan Pongsa Maju. Kawasan itu kawasan urban. Warga yang pengundi di situ orang yang berfikiran, adalah orang warga intelek yang mereka cukup berinformasi. Mereka tidak boleh didogmakan dengan apa, bicara politik sekadar retorik. Warga di Alostar bukan satu benda yang mudah. Saya rasa kekal, ahli parlimen itu kekal pada PKR, keadilan. Di Sungai Petani, warga Sungai Petani bukan boleh dimomok-momokkan dengan cerita, ditakut-takutkan. Sebab mereka melihat dengan mata fikiran sendiri. Nah, kadang-kadang memanglah kita banyak mengutarakan no DAP, no DAP. Kalau betul DAP itu parti jahat, kalau DAP itu parti yang dikatakan komunis, haramkanlah. Kenapa dihalalkan? Ini masalahnya, kadang-kadang kita memberi pandangan yang tak ada logika. Kerana warga di kampung okey. Di kampung okey, kita menakut-nakutkan, ingatlah pakcik, makcik, zaman komunis dulu, begitu, begini. Tetapi dalam keadaan sekarang, Saudara Hamdan, akar umbi UMNO, ahli PAS pun sama. PBM nak bunuh UMNO sebenarnya. Ni. Mana Hamdan tadi? Alamak, dah hilang tadi. Laju sangat Saudara Hamdan. Aduh. Akar umbi UMNO, ahli PAS, PN pun sama. Belum boleh terima PBM, betul. Saudara Hamdan, ini memang realitinya. Saya nak bagi tahu warga di akar umbi. Tapi bila kita bercakap dengan pimpinan, mereka kata, mana bukti you? Kita ada teori kita ada kajian kita. Kajian mana yang kamu asaskan? Oh, kita punya big data, pengundi kita, aliran pengundi. Daripada mana kamu dapat? Sedangkan di bawah akar umbi, warga UMNO dan PAS sudah menyatu. Warga UMNO dan PAS contohnya macam di Gombak, kami sudah menyatu. We don't care about our leaders. What we want is a new norm of Malaysian politics. Apa yang kami mahukan adalah satu norma baru dalam politik negara kita. Kita nakkan pemimpin yang bersih. Kita nakkan pemimpin yang mementingkan rakyat. Ini akan diterjemahkan oleh mereka. Yakinlah. Saya masih terngiang-ngiang lagi peristiwa pilihan raya 2018.
pilihan raya ke-14. Saudara boleh refer baliklah tulisan-tulisan saya. Masih panjang macam sekarang lah, masih panjang lagi pilihan raya umum nak diadakan. Boleh katakan Saban Minggu saya memberi peringatan pada pimpinan. Maksima waktu itu saya katakan Barisan Nasional boleh dapat 80 sit. Saya tidak berteori. Kita tidak boleh politik ni tidak boleh kita hanyut dengan teori. Teori ni apa daripada apa ni, survey pendapat orang tu, survey profesor ni, tak maunya. Sebab toward the end, akhirnya rakyat kata perut aku lapar. Bila perut aku lapar, apa kamu buat? Anak aku tak ada kerja, barang mahal. Kamu datang ke kampung aku naik kereta Mercedes. Kamu melamar-lamar tangan pada aku. Okey, orang Melayu ni say yes. Budaya Melayu tu, yes, yang bermak, apa khabar Datuk, apa khabar Tuan. Tetapi waktu nak memangkah nanti minta maaf. Tambah-tambah mereka lagi benci apabila datang musim pilihan raya untuk warga-warga di desa bagi beras. Kami bukan peminta sedekah. Bawa ini apa kain batik. Saya cakap terus terang, ada pula kadang-kadang tu di kawasan warga orang asli. Setengah-setengah ni calon tu bawa arak. Kita adakan pesta semua. Itu bukan caranya. Kita harus membawa satu era kepimpinan, pemikiran baru dalam politik. Yang kita mau lihat pemimpin yang ditonjolkan, the real leaders. Satu orang yang benar-benar meletakkan kepentingan rakyat, bukan nak letakkan kepentingan peribadi mereka. Bukan orang yang membeli jawatan. Mereka bertanding dalam parti. Saya bercakap warga UMNO khususnya. Mereka minta dapat jadi jawatan ketua bahagian dan sebagainya. Membeli jawatan itu menggunakan wang. Lepas itu dilantik mereka sebagai calon. Akhirnya mereka akan mengkhianati parti. Sebab dia bermodal. Dia membeli jawatan itu. Bila dah beli jawatan, sampai waktu pegang jawatan apa ini, apa jadi wakil rakyat dan sebagainya, dia pemimpin, dia kena cari balik lah isi balik tabung itu. Tidak ada keikhlasan. Jadi kenapa harus parti UMNO yang begitu suci, yang diasaskan demi perjuangan agama, bangsa dan negara ini, kenapa kita boleh cemari dengan kekotoran yang sebegini? Kita kena pilih pemimpin yang benar-benar pemimpin. Sebab itu saya cakap terus terang, saya tidak bersetuju kalau tengok adanya calon-calon menteri-menteri ni apa semua tu. Sebelum jadi menteri, ya Allah, punyalah baik. Sekarang, cubalah. Kita bukanlah katakan bahawa menteri itu mesti kita senang jumpa, tidak. Tapi perlu ditangani, bukan dikepung. Ini kalau menteri itu turun ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke kawasan-kawasan di mana rakyat ada aktiviti, ada program. Menteri itu dikepung. Macamlah negara kita ni sebuah negara yang tidak aman. Perdana Menteri turun mesti cek, takut ada bom dan sebagainya. Bila Perdana Menteri berjalan mesti berkepung 15 orang. Orang tak boleh rapat. Ini bukan budaya Melayu. Budaya kita zaman dulu-dulu dalam usungan tuanku berjalan. Diusung, usungan terbuka. Budaya bangsa kita begitu. Kita adalah warga cinta damai. Siapa berani nak maki Hamon secara terbuka pemimpin Melayu? Nak kena konyol. Jadi biarlah dia nak bermesra dengan rakyat. Ini tidak. Kerana dah jadi menteri, mesti ada depannya kereta yang sebagai pengiring. Bawalah ngeng heboh satu kampung. Nak bagi tahu aku datang. Rakyat tak suka. Sebab itu banyak majlis-majlis yang dianjurkan oleh menteri, rakyat tak datang. Orang kata mereka datang untuk menunjukkan agahnya, menunjukkan mereka punya hebat. Datang santuni. Sekarang ni musim Covid sekarang ni. Nyatakan apa keadaan sebenar berlaku. Gunakan segala channel. Kita ada TV, kita ada media sosial, kita ada media-media sok khabar sebagainya. Nyatakan kementerian ini nak buat begini untuk rakyat. Supaya rakyat faham. Ini tidak, rakyat terasa mereka disisihkan. Maka timbullah persoalannya, rakyat merasakan mereka yang bernama menteri itu dapat gaji buta. Pendapatan berpuluh-puluh ribu. Rakyat terus menderita. Sebab dulu saya pernah menulis sajak. Saya kata kita punya negara, kita punya pemimpin, tapi kita mengemis di bumi sendiri. Kenapa jadi begitu? Kenapa diteruskan perkara-perkara yang sebegitu?
Datuk, saya masih terasa berada di bawah kerajaan PH walaupun kerajaan dah bertukar kepada kerajaan PN. Ini sebenarnya apa Mazai bukan kerajaan ini sekarang ni PN ini adalah PH 2.0. Nordin Sulaiman, politik dulu sampai sekarang semua tak boleh pakai. Jadi carilah orang baru. Bukan politik dulu tak baik, Saudara Nordin. Kita tak boleh mengatakan yang pemimpin terdahulu kita ada yang baik-baik. Jangan kita lupa jasa-jasa pemimpin terdahulu. Ada yang baik-baik, tapi ada yang mencemarkan. Dan apa ini, kita kena carilah orang baru yang cerdik pandai, yang open minded. Tak kira lah dia tak kira bangsa demi negara maju. Saya dalam keadaan sekarang ni, kita melihat macam di Amerika, naik presiden dia keturunan India. Di England, Menteri Kewangan dia India. Nak buat macam mana kalau rakyat kita orang Melayu pun bila letak dah kita bagi jawatan pun mereka mengkhianat. Nak buat macam mana? Saya melihat keadaan sekarang ni akan sampai waktunya sebegitu. Kalau rakyat dah bosan. Bukan kita tidak ada bijak pandai Melayu. Seriously, bukan kita tak ada bijak pandai Melayu. Yang kita negara hantar belajar di Harvard, belajar di England, belajar di Amerika, belajar di Australia, balik. Kita ingatkan mereka balik ini menjadi orang yang hebat. Contoh Menteri Pendidikan Jidin. Sewaktu di luar kerajaan dulu dengar ceritanya punyalah berdegar-degar bercakap, profesor itulah profesor ini. Duduk belajar konon-konon jadi pensyarah universiti. Tapi dia balik dasar pendidikan kita lagi koput, lebih ganap. Ini masalahnya. Kerana bila dia jadi menteri itu dia mesti diagungkan oleh rakyat. Rakyat tak mahu begitu. Rakyat mahu disantuni. Datuk, kenapa tak bertanding bawa sekarang soalan? Saudara Lebado Shah, saya tidak berhasrat nak jadi bertanding. Dulu pun saya sudah diminta saya tak. Saya tidak mahu kerana saya tahu saya manusia biasa. Cuma saya memilih untuk menjadi seorang peneguh. Sebab saya dilahirkan sebagai seorang jurnalis. Saya menulis, saya memberi pandangan. Bagi mereka yang nak dengar, tak nak dengar nak buat macam mana. Sebab itu saya katakan, ruangan saya ini Sabat Malam saya bercerita, saya membawa pandangan dan untuk saudara berhujah. Supaya jangan kita diperbodohkan. Saya tidak mahu bangsa saya diperbodohkan oleh orang. Mengadu dombakan dengan macam-macam politik. Politik itu okey. Bukan tak baik. Baik kalau kan asasnya untuk apa? Demi kepentingan rakyat. Pada Abdul, kawasan Melayu calonnya mestilah Melayu. Inilah masalah sebab kita racial lah. Ya, memang sepatutnya kita cinta pada bangsa kita. Sebab itu saya dengar daripada dulu lagi kawasan Melayu ni mestilah ditandingi oleh warga Melayu. Saya bersetuju 100%. Kalaulah dia keturunan Cina, dia bertandinglah di Kepung, nama majoritinya orang Melayu, orang bukan Melayu. Bertandinglah di Bukit Bintang. Bertandinglah di kawasan Seputih. Kalau menang, barulah duduk bersama dengan kita, baru dinamakan sebagai perkongsian kuasa. Ini kita bercakap dengan mereka, kita bercakap soal perkongsian kuasa. Sedangkan perkongsian kuasa itu tidak terlaksana sejelasnya. Kerana mereka bertanding di kawasan Melayu. Bila bertanding kawasan Melayu, mereka hina pula Melayu. Ini masalahnya, menyinggung pula warga bangsa kita. Kalau mereka betul-betul ikhlas bertanding dan mereka baik, rakyat kawasan mereka juga akan menyokong mereka. Saudara Haji Bon, segala yang diperkatakan benar belaka. Ya. Saya tak tahu ni. Yang kita mahukan adalah tindakan. Singkirkan pemimpin yang korup. Itu aja. Saudara Haji Bon, itulah cita-cita dan impian saya. Semoga cita-cita kita ini berjaya. Kita bincang lagi malam besok tentang pilihan raya yang ke-15. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi malam besok. Selamat malam.